Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih kepada tuan pengerusi majlis, imam surau ini, dan seterusnya kepada ahli jawatan kuasa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya, dengan taufiknya telah mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu yang di dalam hadis disebutkan bahawa majlis ilmu ialah merupakan taman daripada taman syurga, dan Nabi SAW sendiri telah bersabda di dalam satu hadis, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, bila kamu lalu berhampiran dengan taman syurga, maka kamu petiklah buah-buahannya. Maka ditanya kepada baginda SAW, apakah dia taman syurga tersebut? Baginda SAW mengatakan hilaqul dzikri, halqah zikir. Di dalam hadis yang lain disebutkan taman syurga itu ialah majalisul ilmi, ialah majlis-majlis ilmu. Di dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW memberitahu juga mengenai kelebihan majlis ilmu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Baginda SAW bersabda bahawa mana-mana kumpulan manusia yang mereka berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, surau juga termasuk dalam rumah ibadat, rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka mengingati Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran, mempelajari agama, mempelajari Al-Quran, maka untuk mereka 4 kelebihan di dalam hadis ini. Untuk mereka 4 kelebihan. Yang pertama ialah akan turunnya ketenangan kepada mereka, nazalat alaihimus sakinah. Yang kedua, rahmat akan meliputi mereka. Yang ketiga, para malaikat akan mengerumuni mereka. Para malaikat juga akan turut serta di dalam majlis mereka. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama peserta majlis ilmu itu di hadapan para malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Di dalam hadis yang lain, di dalam hadis kursi disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, wajib kasih sayangku untuk orang yang berkasih sayang semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama. Golongan yang kedua, wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya, wajib kasih sayangku untuk orang yang saling menziarahi semata-mata keranaku. Golongan yang ketiga, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya, wajib kasih sayangku untuk orang-orang yang mereka duduk di dalam majlis agama semata-mata kerana aku. Golongan yang keempat, wajabat mahabbati lil mutabadilina fiyya, wajib kasih sayangku untuk orang-orang yang mereka duduk di dalam, mereka berkorban semata-mata kerana aku. Di dalam hadis yang lain yang disebutkan bahawa orang yang duduk di dalam majlis agama datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka ini akan dapat perasaan kasih sayang satu sama lain. Antara faedah majlis agama akan memupuk kasih sayang antara orang-orang yang hadir di dalam majlis agama, di dalam majlis ilmu, majlis iman tersebut.
Kerana itu disebut di dalam hadis berkenaan dengan golongan yang mereka akan mendapat naungan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillah ta'ala wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafu Allah wa rajulun dzakara Allah khaliyan fafadat 'aina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa ada 7 golongan mereka akan berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ketika itu tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Maknanya 7 golongan ini pasti akan selamat. Walaupun di dalam hadis yang lain disebutkan juga golongan yang lain, tetapi di dalam hadis ini disebutkan 7 golongan. Siapa mereka? Pemerintah yang adil, pertama. Yang kedua ialah seorang pemuda yang menghabiskan masa hidupnya menghampiri beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ialah orang yang mana berkasih sayang semata-mata kerana Allah, bertemu dan berpisah semata-mata kerana Allah, datang ke majlis ilmu, datang ke rumah Allah, datang hadir ke dalam majlis agama, ialah akan memupuk perasaan kasih sayang, berjumpa dan berpisah semata-mata kerana Allah. Maka kelebihan yang tersebut di dalam hadis ini insya-Allah akan didapati untuk orang yang datang ke majlis ilmu. Yang keempat ialah orang yang mana hatinya sentiasa terpaut ke masjid. Orang yang hatinya sentiasa terpaut ke masjid juga akan berada di bawah naungan Allah di akhirat nanti. Kerana itu tuan-tuan yang dirahmati, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita datang ke masjid ataupun datang ke surau, bukan hanya datang pada ketika ada majlis je. Pada ketika ada majlis, pada ketika adanya apa-apa program di masjid ataupun di surau, ketika kita datang, bahkan kita dituntut untuk datang ke masjid dan surau, sama ada program ataupun tidak, untuk kita datang menghidupkan rumah Allah, untuk kita datang untuk solat berjemaah. Kerana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa idza raaitumur rajul ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu lihat satu orang itu selalu pergi ke masjid, selalu berulang-alik ke rumah Allah, maka kamu bersaksilah bahawa dia beriman. Tanda orang beriman kat dunia ini selalu datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran juga Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Allah menyebut orang yang menghidupkan rumah Allah, datang ke masjid, datang menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah beritahu mereka orang beriman dengan Allah hari akhirat. Tanda orang yang mana beriman dengan Allah, dengan hari akhirat, ialah orang yang mana selalu datang ke rumah Allah, menghidupkan rumah Allah. Tak kiralah sama ada majlis ataupun tidak, bila saja dilaungkan azan, maka dia akan datang untuk menunaikan solat berjemaah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh itu banyak sekali kelebihan yang disebutkan mengenai majlis-majlis ilmu. Dan di dalam hadis, bila disebutkan kelebihan majlis zikir, di dalam hadis banyak diberitahu mengenai kelebihan majlis zikir. Macam tadi, iaitu bila kamu lalu di taman syurga, petiklah buahnya. Apa dia taman syurga? Di dalam hadis itu diberitahu halqah zikir. Halqah zikir. Menurut ulama hadis, mereka mensyarahkan hadis ini bahawa bila di dalam hadis disebut majlis zikir, ialah majlis zikir memberi makna umum. Sama ada termasuk di dalam majlis zikir, majlis ilmu, majlis iman, dan apa-apa saja majlis yang membawa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia dinamakan sebagai majlis zikir. Kenapa? Segala zikir ialah taat kepada Allah. Kullu muti'in dzakirun. Satu orang yang taat kepada Allah, dia dikira berzikir. Oleh itu apa-apa saja majlis yang membawa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia layak dinamakan sebagai majlis zikir. Oleh itu, bila di dalam majlis zikir dibagi tahu mengenai kelebihan majlis zikir, bukan hanya spesifik
bukan hanya khusus untuk orang yang berzikir meratib saja. Ada satu majlis zikir yang kita akan berzikir, meratib. Kita akan kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun orang ucap la ilaha illallah, ataupun ada orang selawat di dalam majlis tersebut. Itu pun majlis zikir. Tetapi apa-apa sahaja majlis ilmu juga zikir, majlis iman juga zikir, majlis yang membawa ketaatan kepada Allah, maka dia dinamakan sebagai majlis zikir. Kerana setiap zikir kerana orang yang taat ialah dia dikira berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ada disebutkan bahawa apabila tibanya bulan Rajab lagi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdoa dengan doa ini. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wahai Allah, berkatilah kami di dalam bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Daripada hadis ini, ulama hadis mensyarahkan bahawa 3 bulan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala mempunyai kelebihan yang besar. Pertama bulan Rajab. Pertama ialah bulan Rajab. Yang kedua Sya'ban. Yang ketiga Ramadan. Bulan Rajab ialah diterangkan di dalam hadis, iaitu dia merupakan termasuk di dalam bulan haram. Termasuk di dalam bulan haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggalakkan supaya satu orang tu berpuasa di dalam bulan haram. Bulan haram ada 4 bulan. Bulan haram ada 4 bulan, iaitu bulan Rajab dan 3 lagi yang mana serangkai: Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Ini ialah bulan haram. 4. Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. 4 ini ialah bulan haram. Salah satu daripada bulan haram itu ialah bulan Rajab. Dan haram di sini memberi makna dihormati. Haram di sini ialah memberi makna dihormati, bukan haram yang tak boleh buat tu. Haram di sini makna dihormati, iaitu di dalam bulan haram dahulu tidak boleh berperang di dalam bulan tersebut, berlaku gencatan senjata di dalam bulan-bulan haram. Itu pada zaman dahulu, tapi ulama fiqh mengatakan hukum itu tidak berlaku lagi pada zaman sekarang. Jadi Rajab mempunyai kelebihan yang tersendiri. Juga Rasulullah menggalakkan kita supaya berpuasa di dalam bulan Rajab. Sekurang-kurang puasa dalam bulan Rajab ialah sebanyak 3 hari. Dan afdalnya kalau puasa itu ialah dibuat berturut-turut. Dan kalau dibuat pada 13, 14, 15 Rajab adalah paling afdal. Walau bagaimanapun, nak puasa berapa banyak pun, atau paling kurang puasa 1 hari pun, atau tak berturut-turut pun, semuanya adalah boleh. Kemudian bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, di dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, hadis sahih, bahawa Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak sekali berpuasa di dalam bulan Rajab, seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan langsung tak berpuasa dalam bulan Rajab. Bulan Sya'ban. Rasulullah begitu banyak sekali berpuasa di dalam bulan Sya'ban, seolah-olah Rasulullah tidak langsung meninggalkan berpuasa di dalam bulan Sya'ban. Maksud hadis ni apa dia? Iaitu Rasulullah begitu banyak puasa, hanya beberapa hari saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak berpuasa. Kerana itu di dalam kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih, beliau berkata, selain daripada bulan Ramadan, bulan Ramadan memang Rasulullah puasa penuh. Bulan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa paling banyak ialah di dalam bulan Sya'ban. Bulan yang paling banyak sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa ialah di dalam bulan Sya'ban. Paling banyak Rasulullah berpuasa. Sampaikan Aisyah radhiyallahu anha kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak berpuasa melainkan sikit je. Rasulullah berpuasa sepanjang bulan Sya'ban, kecuali beberapa hari saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak berpuasa. Di sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berada di dalam bulan Sya'ban. Kita sedang berada di dalam bulan Sya'ban. Dan tak lama lagi kita akan menyambut pula bulan Ramadan. Bulan Ramadan ialah bulan yang mana sangat besar. Di dalam hadis ada disebutkan bahawa apabila sebelum berakhirnya bulan Sya'ban lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bahawa tak lama lagi akan datangnya bulan Ramadan. Daripada sini sabit bahawa bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan adalah sunnah.
Bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan adalah sunnah. Kerana itulah Rasulullah SAW sendiri sebelum masuk bulan Ramadan lagi, pertama Rasulullah doa supaya dipanjangkan umur, supaya sampai ke bulan Ramadan. Yang kedua juga daripada hadis tersebut sabit bahawa bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan adalah sunnah. Oleh itu, pertama tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum datang bulan Ramadan, kita kena ada perasaan dalam hati kita bahawa kita gembira dengan Syaban, kedatangan bulan Ramadan ini. Kita perlu bergembira bahawa bulan tak lama lagi Ramadan. Kita perlu bergembira. Kerana apa? Di dalam bulan Ramadan begitu banyak sekali rahmat, keberkatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis masyhur yang kita biasa dengar bahawa Rasulullah SAW beritahu awwaluhu rahmah. Bulan Ramadan ialah awal dia rahmat. Wa awsatuhu maghfirah. Bahawa di dalam bulan Ramadan ialah pertengahannya ialah pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wa akhiru itqum minan nar. Akhir bulan Ramadan ialah merupakan pembebasan daripada api neraka. Walaupun hadis ini ada banyak syarahannya daripada para alim ulama, tetapi menunjukkan bahawa di dalam bulan Ramadan begitu banyak sekali kelebihannya. Di dalam hadis juga ada disebutkan, di dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan bahawa di dalam bulan Ramadan bahawa pahala amalan juga digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala amalan di dalam bulan Ramadan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu amalan sunat pahalanya sama dengan satu amalan fardu. Dan amalan fardu pula dikali gandakan 70 kali ganda. Satu amalan sunat sama macam fardu pada bulan biasa. Dan satu amalan fardu pula dia di dalam bulan Ramadan dikali gandakan 70 kali ganda. Daripada hadis ini, ulama hadis mengatakan bahawa nilai satu amalan fardu sama macam 70 amalan sunat. Tapi di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala begitu memberikan banyak rahmat kepada hamba-Nya, para hamba-Nya, satu amalan sunat sama dengan fardu. Satu amalan sunat sama fardu. Satu orang kalau solat sebelum subuh ataupun sebelum zuhur ataupun lepas zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, lepas maghrib, atau apa-apa saja amalan sunat, Quran, doa, apa-apa saja amalan sunat dilakukan, kalau bulan biasa ialah 1/70 daripada amalan fardu. 1/70 daripada amalan fardu. Tapi di dalam bulan Ramadan, satu amalan sunat tersebut sama dengan amalan fardu pahalanya. Kemudian di dalam amalan bulan Ramadan juga, amalan fardu sama macam dikali gandakan 70 kali ganda. Kalau satu orang solat zuhur 70 kali ganda, solat subuh 70 kali ganda. Dan ini sebenarnya tak dicampurkan lagi dengan kelebihan-kelebihan yang sampingan yang terdapat. Contohnya, satu orang solat itu dah 70 kali ganda. Kalau dia berjemaah hukumnya sunat. Tapi walaupun begitu dia ambil berat, maka di situ fardu lagi, dapat amalan fardu. Dalam itu dibaca Quran lagi, surah Fatihah memang wajib. Dalam itu baca Quran lagi, dapat lagi pahala lain. Tak tahulah berapa banyak pahala yang akan dikecapi oleh seseorang bila tibanya bulan Ramadan. Sebab itu tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam bulan Ramadan ini yang paling penting ialah bagaimana seseorang itu mengambil peluang sebanyak mungkin untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menambahkan amal ibadatnya di dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Ramadan kita semua sedia maklum kita akan puasa. Bulan Ramadan kita semua sedia maklum bahawa kita akan puasa. Itu memang jelas, kita akan puasa. Puasa Ramadan ialah puasa fardu, puasa yang mana wajib untuk kita lakukan, puasa bulan Ramadan. Bahkan rukun Islam juga berpuasa di dalam bulan Ramadan, maknanya puasa itu fardu. Tapi tuan-tuan, puasa ini pun ada beberapa darjatnya. Puasa di dalam bulan Ramadan juga ada beberapa darjatnya. Kita sedia maklum, puasa ini puasa. Bila sebut puasa, apa dia takrif puasa? Menahan diri daripada makan dan minum, dan menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Apa contoh perkara yang membatalkan puasa? Contoh bersama dengan isteri, jima akan membatalkan puasa. Dari ketika berpuasa, kita tak boleh lakukan benda tersebut. Maknanya tak boleh makan, minum, tak boleh juga melakukan perkara yang membatalkan puasa.
Tak boleh juga contohkan satu orang tu dia sengaja masukkan makna benda-benda yang boleh membatalkan puasa ke dalam rongga dia. Juga tak boleh. Jadi perkara tersebut juga perlu ditahan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Tuan-tuan, bila sebut nama Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, beliau ini tuan-tuan bukan kecil-kecil anak punya ulama. Ini alim besar di dalam fiqh, alim besar di dalam akidah, alim besar di dalam fiqh, dan juga alim besar di dalam tasawuf. Imam Ghazali rahmatullah alaih, beliau lahir 450 Hijrah, meninggal tahun 505 Hijrah. Pengarang kita Ihya Ulumuddin. Kalau sebut di Nusantara ini Ihya Ulumuddin mungkin semua orang kenal. Tapi Imam Ghazali bukan itu di kitab beliau karang. Beliau ada karang ni banyak kitab lain. Beliau juga ada mengarang kitab Al-Bidayatul Hidayah. Kadang orang juga mengaji kitab ini, Bidayatul Hidayah. Beliau juga mengarang kitab Minhajul Abidin. Beliau juga mengarang kitab Tahafudul Falasifah. Ini kitab ni memang betul-betul susah. Beliau iaitu kritikan terhadap ahli falsafah. Beliau juga ada mengarang kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Beliau juga ada mengarang kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Beliau juga ada mengarang kitab Usul Fiqh, iaitu Al-Mustasfa. Banyak kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Tapi tuan-tuan, sekarang ini datang pula fahaman, iaitu orang mudah-mudah saja memperkecilkan Imam Ghazali rahmatullah alaih. Ini tuan-tuan alim besar, terlalu besar, terlalu hebat. Bila beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin, beliau karang kitab Ihya Ulumuddin, bila ulama membaca kitab beliau tersebut, mereka mengatakan bahawa ini adalah satu ensiklopedia bagi kehidupan orang Islam di dalam kehidupan dia. Maknanya satu orang kalau nak hidup dalam 24 jam kehidupan satu orang tu kalau nak menuju pada Allah, nak mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka cukup kalau dia membaca kitab Ihya Ulumuddin. Maknanya bukan jalan orang boleh karang ni. Ini bukan reporter biasa, bukan penulis biasa untuk kita perendahkan beliau. Saya sampaikan perkara ini kepada tuan-tuan kerana sekarang ini di dalam laman media sosial ada setengah-setengah doktor, ada setengah-setengah ilmuwan yang kononnya dengan nama ilmuwan ataupun orang-orang universiti yang terlalu mudah memperkecilkan Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Sedangkan beliau ini bukan kecil-kecil anak punya orang, bukan cacalan orang, bukan kelasmate kita tuan-tuan. Beliau ini bukan rakan sekelas kita. Kita nak berbudak-budakkan beliau. Ini imam besar dan imam yang mana mengarang kitab Al-Mustasfa. Satu orang kalau baca kitab beliau Al-Mustasfa, kitab dalam usul fiqh, beliau akan tahu macam mana dahsyatnya ilmu Imam Ghazali rahmatullah alaih. Satu orang kalau baca kitab beliau Al-Iqtisad fil I'tiqad, susah nak faham kitab beliau. Jadi beliau di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau telah menulis di dalam bab puasa, di dalam bahagian rahsia-rahsia puasa. Beliau ada tulis bahawa di dalam kitab beliau tulis bahawa puasa ini terbahagi pada 3. Mana puasa ini 3 peringkat. Puasa ada 3 peringkat. Pertama, beliau kata puasa orang awam. Mungkin tuan-tuan pernah dengar, tapi ini saya sampaikan lagi dan lagi supaya kita akan cuba ke arah itu. Pertama ialah puasa umum, puasa orang awam. Yang kedua, beliau kata puasa khawas. Yang ketiga ialah puasa khawasil khawas. Pertama, beliau kata puasa orang awam. Yang kedua, puasa orang khawas. Orang khawas maksud orang khusus. Yang ketiga, khawasul khawas, orang yang khusus daripada orang yang khusus, maknanya orang betul-betul hebat. Yang pertama, puasa orang awam apa dia? Iaitu puasa setakat menahan diri daripada makan dan minum dan menjaga diri daripada perkara membatalkan puasa. Ini puasa orang awam. Maknanya satu orang kalau dia tak makan, tak minum, tak melakukan perkara yang membatalkan puasa, maka dia dikira dah berpuasa. Dia dikira dah berpuasa. Tapi ini dinamakan sebagai puasa orang awam. Yang kedua, puasa orang yang khawas, puasa orang yang khusus. Apa dia? Iaitu satu orang tu dia berpuasa bersama dengan dia jaga diri daripada tak makan dan minum, dan juga dia menjaga diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Dia juga menjaga 6 adab ketika berpuasa. Dia juga menjaga 6 adab pada ketika berpuasa. Tak makan, tak minum itu memang tentu dah. Memang tak makan, tak minum, boleh tak padam kan? Tak ada cara nak padam kan? Tak boleh padam tak apa. Okey. Pada saya ni mengganggu, pada saya lah, tak tahulah pada tuan-tuan, mengganggu. Bahkan kadang-kadang mungkin kalau waktu solat pun, kalau solat mungkin kadang menyebabkan akan terganggu. Wallahu alam.
Tapi kalau membantu ni tak masalah lah. Okey. Jadi puasa orang khawas ialah menjaga tak makan tak minum, dan juga dia juga menjaga diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Bersama dengan itu juga dia menjaga diri daripada 6 adab. Dia juga menjaga 6 adab. Dia juga menjaga 6 adab. Apa dia? Yang pertama ialah dia menjaga matanya. Yang pertama, ketika berpuasa dia menjaga matanya daripada melihat perkara yang haram. Di dalam hadis disebutkan bahawa pandangan mata ini ialah panahan syaitan. Pandangan mata ialah merupakan sahmun min sihamis syaitan, ialah merupakan panahan syaitan. Oleh kerana itu, ketika berpuasa, adab yang pertama satu orang tu perlu jaga ialah menjaga matanya daripada memandang perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa antara perkara yang diharamkan oleh Allah, tuan-tuan, ini kita pun tahu. Contoh, lelaki haram tengok wanita ajnabi. Kecuali kalau ada sebab-sebab tertentu perlu lihat, tu lain. Lelaki haram tengok wanita ajnabi sengaja. Wanita ajnabi juga haram tengok lelaki ajnabi. Sama-sama haram. Kadang-kadang orang salah faham bahawa lelaki dia tak boleh tengok perempuan. Perempuan boleh tengok lelaki ke? Sebenarnya, tuan-tuan, perempuan juga tak boleh tengok lelaki. Seperti mana lelaki tak boleh pandang perempuan ajnabi, perempuan ajnabi juga tidak boleh sengaja pandang lelaki ajnabi tanpa sebab. Di dalam satu hadis Nabi SAW, baginda SAW sedang duduk bersama 2 orang isteri baginda. Satu orang Sayyidatina Aisyah, satu orang lagi Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian datang Sayyidina Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah ibnu Ummi Maktum ni muazzin Nabi, tapi beliau ni buta. Satu orang sahabat besar Nabi, beliau ni tak nampak. Beliau datang. Rasulullah kata pada 2 orang perempuan ni, masuk dalam, pasang hijab, pasang tabir. Ini dalil kepada pasang tabir. Kerana itu surau dan masjid belum berat dari pasang tabir. Jangan kadang terlalu dibiarkan langsung terbuka. Tapi kalau ada tabir, okeylah, kan, tutup, kan. Terutamanya pada ketika waktu ibadah. Tapi kalau majlis ilmu dibuka, itu cerita lain. Mungkin mereka perlukan pada kefahaman. Tapi walau bagaimanapun, Rasulullah SAW suruh mereka masuk, pasang tabir. Rasulullah kata, kamu berhijab. Mereka kata kepada Nabi, tuan, ini kan buta. Bukan nampak kami pun. Rasulullah kata, afa amyawani antuma tubsirani. Rasulullah kata, ya, dia tu buta. Tapi kau buta tak? Kamu berdua ni buta tak? Dia memang tak nampak kamu, tapi kamu boleh nampak dia. Seperti mana dia tak boleh nampak kamu, tak boleh tengok kamu, tapi dia buta, kamu juga tak boleh suka-suka nak tengok dia. Daripada hadis ni dalil bahawa seperti mana lelaki tak boleh tengok perempuan tanpa sebab yang tertentu, perempuan juga tak boleh tengok lelaki ajnabi. Mana ajnabi lah dari segi hubungan ajnabi. Ajnabi ni makna orang lain, bukan mahram. Jadi pertama sekali, adab yang pertama perlu diambil berat ialah jaga mata. Ketika puasa, jaga mata. Sampaikan satu orang di dalam kitab tasawuf juga ditulis bahawa ketika puasa juga dia juga menjaga mata walaupun terhadap isterinya. Walaupun mungkin perkara ini berat, tapi kalau tuan tu nak buat, dia boleh lakukan. Dia juga menjaga mata terhadap isterinya. Maknanya jaga mata. Yang isteri tu memang halal lah, tapi kalau orang lain lagi lah perlu dijaga supaya jangan memandang kepada perkara yang haram. Yang kedua ialah jaga mulut. Jaga mulut. Menjaga mulut iaitu jangan bercakap perkara yang haram. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ketika berpuasa kita tak gaduh. Kita tak ada gaduh dengan orang. Walaupun itu juga adalah perkara yang mana perlu kita jauhi. Tetapi tuan-tuan, kadang-kadang antara perkara yang kita lupa untuk jaga ialah mengumpat. Di dalam bulan puasa, kadang kita ni terjebak dengan mengumpat. Duduk kat pejabat, duduk dengan orang sebelah, kita akan mengumpat orang lain. Saya beritahu kau seorang dia. Ni kita kalau mengumpat, saya bukan nak beritahu pada awak, tapi terpaksa. Satu antara bunyi-bunyi mengumpat. Contoh lain ialah saya beritahu awak seorang. Lepas tu satu pejabat tahu dari satu orang. Dan dia pun beritahu kepada orang lain, saya beritahu awak seorang. Tak ada orang lain pun. Lepas tu dia juga beritahu, saya beritahu awak seorang. Lala satu pejabat tahu. Jadi ketika bulan puasa, ialah kita antara perkara yang kita perlu mengelakkan ialah pertama mengumpat, menipu. Kerana itu disebut di dalam hadis bahawa menipu dan mengumpat pada ketika berpuasa boleh batalkan puasa.
Nanti tuan-tuan terkejut pula, tak pernah pula dengar menipu dan mengumpat ni batal puasa. Tapi di sini dimaksudkan ialah satu orang tu bila menipu dan mengumpat, dia telah melanggar adab puasa, seolah-olah dia telah membatalkan puasanya. Menipu dengan mengumpat. Jadi ketika berpuasa, satu orang tu kena jaga mulut dia. Satu, jangan menipu, jangan mengumpat atau cakap apa benda perkara yang haram, jangan maki orang, dan juga jangan terlibat dengan perdebatan. Kerana itu Nabi SAW ajar kepada kita, kalau ada orang datang kepada kamu, dia maki kamu, fa in syutima, kalau dia tu dimaki, kalau ada orang maki kamu, apa cakap? Falyaqul inni shaim, katakan bahawa saya ni berpuasa. Apa makna dia? Saya tengah berpuasa, saya kena jaga adab puasa, saya takkan gunakan mulut saya untuk saya jawab balik, balas kepada kamu apa yang kamu cakap pada saya. Yang kedua ialah jaga diri daripada perkara mengumpat. Di dalam hadis ada disebutkan zaman Nabi SAW ada dua orang wanita tengah puasa. Bila dekat-dekat nak buka puasa, mereka berdua tak boleh nak teruskan puasa sampai hampir mati. Para sahabat datang jumpa Nabi. Mereka beritahu, tuan, ada dua orang perempuan ni tengah puasa, tapi mereka tak boleh nak teruskan puasa, macam nak mati dah. Maksudnya macam dah kronik keadaan mereka. Jadi kalau ikut biasa boleh buka puasa lah. Cuma nak cerita waktu tu mereka terlalu lemah. Rasulullah SAW bagi bekas. Rasulullah hantar kepada mereka, suruh mereka muntah dalam bekas tersebut. Maka kedua-dua wanita tu muntah dalam bekas tu. Bekas tu bawa depan Nabi. Di dalam hadis disebutkan bahawa di dalam bekas itu bila mereka muntah, penuh dengan, di dalam hadis tu, di dalam bekas tu penuh dengan daging-daging segar. Rasulullah bagi tahu dua-dua orang perempuan ini tadi, dia telah berpuasa dengan perkara yang halal daripada Allah. Maksudnya mereka tadi dah berpuasa okey dah, tapi mereka dah buka puasa dengan perkara yang diharamkan oleh Allah. Apa makna buka puasa kat sini? Mereka telah mengumpat. Jadi daging saudara mereka yang telah dimakan itu menyebabkan mereka lemah untuk terus berpuasa, maka mereka tak dapat nak teruskan puasa mereka. Daripada sinilah bahawa ulama telah mengatakan bahawa perbuatan maksiat perbuatan maksiat di dalam melakukan ibadat memberikan kesan kepada melemahkan ibadat. Satu orang bila lakukan maksiat, maka menyebabkan ibadatnya juga jadi lemah. Kenapa tuan-tuan di dalam hadis disebutkan bila satu orang tu jaga mata, satu orang tu jaga mulut, bahawa dia akan mudah mendapat kemanisan di dalam ibadat. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita baca bersama orang dulu, mereka boleh khatam Quran tiap-tiap hari. Di dalam hadis, di dalam kisah-kisah para sahabat disebutkan bahawa ada sahabat yang mana satu malam khatam seluruh Quran. Ada orang, Sayyidina Abdullah bin Zubair, masuk Kaabah, dalam 2 rakaat semayang khatam seluruh Quran. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu 1 rakaat semayang khatam seluruh Quran. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu baca Quran, sampaikan Quran, nuskah Quran itu habis koyak-koyak sebab beliau begitu banyak baca Quran. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, beliau syahid ketika tengah baca Quran. Tengah baca Quran, orang tu datang tetap beliau. Datang isteri beliau. Isteri beliau telah mempertahankan beliau. Bila isteri beliau datang mempertahankan beliau, maka orang tu telah tetap dan tangan isteri beliau telah terkena tetakan tu, maka putus semua jari. Jari isteri beliau telah putus. Dan kemudian tetakan itu telah kena pada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Dan darah telah memercik pada Quran yang Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu tengah baca pada ketika itu. Maknanya daripada sini dapat difahami bahawa perbuatan maksiat di dalam melakukan ibadat akan melemahkan ibadat tersebut. Kerana itu tuan-tuan, bila kita ini banyak melakukan maksiat, bila kita nak puasa payah. Bila kita nak solat rasa tak manis. Bila kita nak baca Quran kita rasa tak manis. Kenapa tuan-tuan? Sebab pertama dia ialah kerana ketika melakukan ibadat kita bergelumang juga dengan melakukan perkara maksiat. Kerana itu ibadat kita dilemah. Yang ketiga, itu yang kedua, iaitu menjaga mulut. Yang ketiga, iaitu kita menjaga telinga. Juga menjaga telinga. Menjaga telinga daripada apa? Mendengar perkara yang haram. Menjaga telinga daripada mendengar perkara yang haram. Di dalam hadis disebutkan bahawa orang yang mengumpat dan yang mendengar umpatan sama-sama dapat dosa. Yang mendengar, yang mengumpat dan yang mendengar umpatan sama-sama berdosa. Kadang-kadang kita kata saya tak buat. Tapi Rasulullah bagi tahu yang mengumpat dan yang mengumpat dan juga yang mendengar umpatan sama-sama terlibat di dalam dosa. Kenapa? Yang ini mengumpat, yang ini tumpang sekati. Maka dia juga bersetuju.
Kerana itu kalau kita tak mampu nak mempertahankan orang tersebut, maka sebaik-baiknya kita tinggalkan umpatan tersebut. Kalau kita duduk satu tempat, ada orang tengah menceritakan keburukan orang lain, sebaik-baiknya kita tinggalkan. Ketika berpuasa, antara juga yang kita perlu jaga tuan-tuan, mungkin kadang-kadang tuan-tuan kata ni keras sangat kot, payahnya, kan susah betul. Tapi tuan-tuan, inilah hakikatnya. Ketika bulan Ramadan, kadang-kadang kita ni tak sambil duduk kita dengar lagu. Saya tak nak panjang lebar menerangkan masalah hukum lagu, tapi rasanya tuan-tuan lebih maklum apakah dia hukum lagu. Jadi juga muzik-muzik yang diharamkan oleh Allah. Kalau ada setengah muzik yang mana maksudnya bunyi, yang mana dia tu dia dibenarkan, tapi mendengar lagu, iaitu di dalam lagu, saya rasa kalau tak ada muzik tu tak mustahil lah. Lagu tak ada muzik yang diharamkan, itu rasanya mustahil lagu zaman sekarang ini. Juga mendengar lagu. Sebab itu tuan-tuan, amat baik ketika bulan puasa ini kita usahakanlah tutup langsung ataupun kurangkanlah sebanyak mungkin kita daripada kita mendengar lagu. Yang keempat, mana jaga telinga. Yang keempat, jaga anggota badan. Tangan kaki kita, tangan tak memegang perkara yang haram, tangan tak menyusahkan orang. Kaki juga tidak pergi ke tempat yang haram. Kaki tidak pergi ke tempat yang haram. Apa antara majlis-majlis yang mungkin haram? Tempat-tempat yang haram, yang kadang-kadang di dalam tempat tersebut adanya banyak orang yang membuka aurat. Satu tempat kita tahu, kalau kita pergi, maka kadang banyak orang yang membuka aurat di situ. Orang tak ingat Allah SWT. Orang yang tak membuka aurat. Itu juga tempat tersebut kita perlu jangan pergi ke sana. Ataupun kalau terpaksa pergi, maka kita kurangkan masa berada di sana. Tuan-tuan, zaman sekarang ini kalau bulan Ramadan, bazar Ramadan begitu banyak. Tuan-tuan pasti maklum, kat Stadium Paru Jaya, rumah saya dekat Paru Jaya, ada bazar Ramadan. Kat Senawang tak tahu berapa banyak ada bazar Ramadan. Tepi-tepi jalan sekarang bazar Ramadan begitu banyak. Maaf cakap, kebanyakan bazar Ramadan bila bulan Ramadan. Banyak bazar Ramadan kadang-kadang ada banyak wanita yang tidak menutup aurat ketika mereka berniaga. Mungkin ada orang sentosa ini, kampus sentosa ini, yang kalau berniaga maka usahakanlah tutup aurat pada ketika berniaga. Usahakan tutup aurat yang perempuan tersebut. Yang perempuan ketika berniaga, pastikan tutup aurat, jaga aurat, pastikan bertudung, dan juga tudung labuh. Dan juga pakaian, jangan pakai pakaian yang ketat, pakai pakaian yang labuh. Pakaian yang mana menutup aurat ialah pakaian yang mana tidak menampakkan bentuk badan. Inilah pakaian yang menutup aurat, tidak boleh disifatkan, tidak boleh dinampak. Jadi kalau kita pergi ke tempat-tempat yang mana di dalam tempat tersebut banyak orang yang mana tidak menutup aurat, macam mana? Mungkin kadang-kadang kita ini nak beli makanan berbuka puasa. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, ketika bulan puasa, kalau kita nak pergi ke bazar Ramadan, kurangkan masa berada di bazar Ramadan. Tapi kalau orang tu peniaga tak dapat dielak, kalau dia nak cari rezeki, silakan. Tapi untuk orang-orang yang mana mungkin dia tidak ada keperluan sangat untuk pergi ke bazar Ramadan, mungkin kadang-kadang nak beli kuih, maka datang beli kuih. Atau mungkin nak beli air tebu, maka datang cepat balik. Selesai, maka datang cepat balik. Tak perlu lama-lama sangat berada di bazar Ramadan, kerana sebenarnya banyak lagi amalan ibadat yang mana kita boleh lakukan pada masa tersebut. Kadang-kadang lepas asar je, satu keluarga pergi bazar Ramadan, pusing 2 jam, dekat maghrib pun balik. Belinya 2 biji kuih je, kuih keswi, air tebu, kuih pun sikit je. Besok datang lagi, pusing 1 jam, 1 jam pusing. Belinya ayam guling 1. Besok datang lagi, pusing 1 jam, 2 jam. Belinya 1 lagi, 1 je beli. Inilah yang berlaku pada kita dalam bulan Ramadan. 2 jam pusing kat bazar, 1 jam pusing kat bazar, 1 keluarga pusing kat bazar. Belinya 1 je. Air tebu tu, besok kuih keswi, besok lah ni yang tepung pelita, itu je. Tiap-tiap hari, tapi pusing dia tu setengah jam paling kurang. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita ada nak beli atau apa benda, datang cepat kita pulang. Kerana apa? Kerana kadang-kadang suasana di bazar, maka adalah suasana yang kadang-kadang tidak baik. Oleh kerana itu, kalau ada di dalam majlis ini orang yang berniaga di bazar, maka usahakanlah supaya jangan jadikan suasana bazar rosak dengan sebab kita. Macam mana? Iaitu ketika kita berniaga, terutama wanita lah, terutama wanita, cubalah usaha tutup aurat. Silakan niaga, silakan niaga. Tak ada siapa halang berniaga. Niaga juga adalah sunnah. Cuma jangan ketika berniaga kita melanggar perintah Allah SWT. Tapi janganlah bulan Ramadan dia berniaga tutup aurat. Lepas bulan Ramadan ni dia dah habis dah, kan adab dah tak perlu ada kot, maka buka aurat balik. Tidak. Semoga dia dikekalkan sampai bila-bila, sampai mati. Tuan-tuan jangan anggap ini keras. Tuan-tuan kata kerasnya ustaz ni. Keras betul, susah betul lah nak buat ni.
Tuan-tuan, inilah perkara yang mana kita nak usahakan dalam kehidupan kita. Kalau tidak, tak perlu buat ceramah untuk sambut Ramadan pun. Sebab ini perkara yang mana kita boleh usahakan di dalam kehidupan kita. Yang nombor 4 ialah apa dia? Tangan kaki kita jaga daripada perkara yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 5. Ada. Nombor 5 ialah kita menjaga, ialah ketika kita berbuka puasa, maka kita tidak makan terlalu banyak. Walaupun benda tu halal, tidak makan terlalu banyak. Tuan-tuan, kalau kita fikir balik tuan-tuan, ini hakikat. Di dalam bulan apa kita paling banyak membazir? Bulan Ramadan, tuan. Sedangkan bulan Ramadan ialah bulan syukur. Bulan untuk kita berterima kasih, bulan untuk kita mendidik sifat syukur. Tapi dalam bulan Ramadan lah kita paling banyak makan dan juga kita paling banyak membazir dalam bulan Ramadan. Sebab itu tuan-tuan, di dalam bulan Ramadan kita usahakanlah pada ketika kita berbuka puasa supaya jangan makan terlalu banyak. Sebab apa? Tujuan daripada kita berpuasa ialah untuk merendahkan nafsu syahwat kita, untuk kita jatuhkan nafsu syahwat kita, untuk kita didik diri kita. Kalau kita qada pada ketika buka puasa tu kita makan terlalu banyak, macam mana kita nak didik jiwa kita? Macam mana kita nak jadikan hati kita ini sentiasa taat kepada Allah, sentiasa tertumpu pada Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan cuba tengok, di dalam bulan biasa kita makan berapa lauk, tuan-tuan? Orang-orang yang di rumah atau kena pergi kedai, orang-orang pejabat, dia akan cuba cari sekarang nasi RM3. Nasi RM3 tu 2 lauk je. Sayur sikit, ayam satu. Kan? Kalau mungkin nasi itu ni 2 jenis lauk je, 1 air sejuk. Itu je. Tapi tuan-tuan, di dalam bulan Ramadan kita akan makan 5 jenis lauk. Ini adalah hakikat. Kuih satu, ni lagi, ayam lagi, sayur 2 jenis. Kita akan makan begitu banyak di dalam bulan Ramadan. Maknanya seolah-olah kita qada, yang tadi bila tak makan tu qada, waktu tu kita lepaskan. Waktu tu kita akan lepaskan sebanyak mungkin. Sebab itu tuan-tuan, ketika kita berbuka puasa, usahakanlah supaya jangan makan terlalu banyak. Orang terdahulu tuan-tuan, pada ketika mereka berpuasa, buka puasa, mereka akan cuba makan sikit, kan? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau buka puasa, beliau hanya makan tamar je. Dan perempuan, beliau hanya makan tamar, kan? Kadang-kadang saya pun lihat masa saya berada di Pakistan dulu, ada ustaz-ustaz saya lihat bahawa mereka pada ketika puasa, masa ketika sahur, makan sekeping capati je. Orang Pakistan makan capati, kan? Makan sekeping capati je. Lepas waktu sahur, waktu buka puasa, sekeping capati je. Pada orang Pakistan ni badan besar. Orang Pakistan ni kadang badan dia agak sihat sikit, kerana mereka dia makan makanan yang biasa sihat. Tapi bulan puasa, pada ketika sahur, sekeping capati je. Sekeping capati tu kadang apa lepas sangat pun. Tapi buka puasa sekeping capati juga. Kita makan sikit waktu sahur tu, kenapa? Sebab waktu tu tak selera. Tapi waktu buka puasa memang selera datang. Sebab waktu tu bau memang tak ada tidur. Waktu tu lah kita akan qada semua yang kita akan makan. Sampaikan tak boleh nak gerak. Nak gerak pun nak bangun tak boleh dah. Lepas tu kemudian nak bergerak pun sembahyang maghrib pun kita jadi susah. Kenapa tuan-tuan? Makan terlalu banyak. Macam mana tuan-tuan dengan puasa macam ini kita dapat mendidik syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana kita nak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian tak kira lagi makanan membazir. Makanan yang membazir, yang keterlaluan di dalam bulan Ramadan. Terlalu membazir dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, ini kita orang Islam kena fikirkan. Berapa banyak saudara kita di negara Palestin, di negara Syria sekarang, atau di mana-mana negara, di dalam bulan Ramadan pun tak jumpa makanan. Tetapi kita di dalam bulan Ramadan, kita akan buang sebanyak-banyaknya makanan. Tak cerita lagi mereka yang kerja di hotel. Mereka yang berada di hotel, di dalam bulan Ramadan mungkin 1 tong sampah penuh dengan semua makanan. Tuan-tuan, macam mana kita syukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana kita nak bersyukur dengan nikmat Allah? Kita kalau membazir ni sebenarnya tuan-tuan, bukan nama kita bersyukur dengan nikmat Allah. Kita telah menghina nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kan? Ada satu orang alim di India, nama dia Maulana Ashraf Ali Thanwi rahmatullah alaih. Maulana Ashraf Ali Thanwi rahmatullah alaih. Mungkin tuan-tuan tak pernah dengar kitab beliau ni. Tapi beliau ini satu orang alim. Beliau meninggal tahun 1943. Beliau meninggal tahun 1943. Beliau meninggal 1943. Satu orang alim yang mungkin zaman sekarang ini satu keajaiban. Beliau menulis lebih 1000 kitab. Al-Syekh Abdul Fattah Abu Guddah rahmatullah alaih, di dalam kitab beliau Qimatuz Zaman 'Indal Ulama, beliau tulis bahawa memang Maulana Ashraf Ali Thanwi rahmatullah alaih ini, beliau tulis 1000 kitab lebih. Zaman sekarang mana ada orang tulis kitab banyak tu. Beliau pun baru meninggal tahun 1944, 1943. 1943 beliau ni meninggal dunia. Bila orang jumpa beliau, dari mana alim? Beliau ini di benua Hindustan dipanggil sebagai Hakimul Ummat.
Hakimul umat maksudnya orang yang begitu bijaksana dalam umat ini. Alim besar. Dan juga ulama tarikat besar, ulama tarikat Chishti. Beliau memang alim besar. 1000 kitab lebih tulis. Orang datang jumpa beliau. Orang tanya pada beliau, "Tuan, kenapa Allah boleh bagi tuan macam ni punya ilmu? Tulis 1000 kitab lebih." Beliau pernah tulis satu kitab. Nama kitab beliau itu ialah satu kitab beliau yang beliau tulis bernama Allahumma salli ala Muhammad, Beheshti Zewat. Beliau tulis satu kitab, nama Beheshti Zewat, tebal ni belakang. Dekat rumah saya pun ada, nama kitab tu Beheshti Zewat, bahasa Urdu. Kitab ini macam kitab Ihya Ulumuddin tadi, telah menjadi ensiklopedia untuk kehidupan orang. Sampaikan wanita-wanita Hindu, doktor-doktor Hindu di India, yang di universiti-universiti, mereka juga kalau nak buat tesis, mereka akan kaji kitab ini. Baca kitab ini. Maknanya nak beritahu beliau ni kitab menjadi rujukan orang Hindu sendiri. Alim besar. Maulana Ashraf Ali Tanwi rahmatullah alaih. Alim besar, baru meninggal 1943, bukan tak sampai 100 tahun. Orang tanya pada beliau, Tuan ini, kenapa Allah bagi pada tuan ilmu macam ni boleh banyak? 1000 kitab lebih tulis. Mana tuan dapat ilmu ini? Beliau kata dengan sebab, mungkin Allah bagi aku ilmu banyak macam ni kerana 4 sebab. Beliau kata, mungkin beliau kata 4 sebab. 4 sebab. Pertama dia kata, aku tak pernah hina apa-apa nikmat Allah. Tak pernah hina apa-apa nikmat Allah. Beliau kata, sampaikan kalau ada orang bagi makanan pada aku tak akan pegang sekalipun makanan dengan tangan kiriku. Beliau kata, aku punya muliakan nikmat Allah, aku tak pernah pegang sekalipun makanan dengan tangan kiriku. Muliakan nikmat Allah, pegang dengan tangan kanan. Contoh, kadang orang mungkin bagi buah dalam plastik, kadang kita ambil tangan kiri, kadang kita ambil tangan kanan. Yelah, kadang kita mungkin sibuk, tapi beliau tak pernah buat macam tu. Nak beritahu muliakan nikmat Allah SWT. Beliau kalau makan, orang India kalau makan, mereka akan makan di atas katil. Tuan-tuan tak tahu pernah tengok tak? Kan, ni kaki Hindustan banyak kan? Ni mesti punya orang Melayu ni memang kaki Hindustan, tangkap leleh punya. Kan, memang kaki Hindustan kan. Kalau dalam Hindustan kadang ada cerita-cerita yang dia dulu masa duduk kat India, di sana orang sana kampung-kampung, kalau makan atas katil. Katil itu katil jaring tu, tapi daripada kain. Jadi ada belah kepala, ada belah kaki. Ada belah kepala dan ada belah kaki. Satu belah kepala, satu lagi di belah kaki. Beliau kalau orang datang untuk hidang makanan, maka makanan akan letak atas katil. Beliau tak akan sekali pun benarkan makanan letak kat bahagian kaki. Makanan letak kat bahagian kaki. Kan kalau katil kan, kita tentu katil bahagian kaki, bahagian kepala. Beliau akan pastikan makanan letak kat bahagian kepala. Beliau tak akan bagi letak kat bahagian dia letak di bahagian kaki. Itu pertama beliau kata. Yang ketiga tak ada kaitan, tapi tak apa, saya sampaikan saja. Yang kedua beliau kata, aku punya muliakan kitab agama. Aku tak pernah sekali pun letak apa-apa barang di atas kitab agama. Kita hari ni tuan-tuan, orang Melayu ni kadang punya biadab, Quran pun letak bawah. Kadang ada orang Melayu yang kadang punya biadab, maafkan saya, jangan salah faham, ni sebut nama Melayu, tapi memang berlaku. Di kalangan masyarakat Melayu kita, ialah kadang Quran pun letak bawah, sanggup. Bila baca Yasin malam Jumaat, berapa banyak orang yang mana kadang Yasin tu Quran letak kat lantai. Ini berapa kita tidak menghormati Quran. Sedangkan Maulana, beliau punya hormat bukan saja Quran, kitab agama. Kitab agama tak pernah sekali pun beliau letak kat bawah, dan tak akan letakkan apa-apa barang pun di atas kitab. Maknanya contoh kata kadang ada handphone, kita ada kitab, kadang kita letak. Kita ada handphone, kita ada jam tangan, kadang kita letak. Maulana tak pernah buat macam tu. Punya hormat kitab agama. Kita Quran pun letak kat lantai. Yasin pun kita sanggup letak kat lantai. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca Yasin malam Jumaat, jangan sekali-kali letak Yasin dekat atas lantai. Kena hormat Al-Quran. Itu bukan Yasin ni tuan-tuan, bukan surah khabar biasa. Yasin tu hati Quran. Jadi kita kena hormat. Mungkin tak perasan perkara ini, tapi saya sampaikan perkara ini untuk kita jaga perkara tersebut. Yang ketiga beliau kata, aku tak pernah sekali pun lunjurkan kaki hadap kiblat. Tak pernah sekali pun lunjurkan kaki hadap kiblat. Sampaikan beliau kata, kalau tongkat aku pun, tongkat tu kan kaki, tongkat pun aku tak pernah lunjurkan ke arah kiblat. Tongkat aku pun tak pernah aku tuding arah kiblat. Tongkat aku pun tak pernah tuding arah kiblat. Yang keempat beliau kata, aku tak pernah sekali pun buang mana nikmat Allah. Tak pernah sekali pun. Tapi tuan-tuan, kita hari ini makanan nasi tuan-tuan kita buang dalam longkang. Kadang longkang kita tuan-tuan memutih dengan nasi. Kadang longkang kita memutih dengan makanan di dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, macam mana? Saudara kita tempat lain tak dapat makan pun, tak jumpa makanan pun dalam bulan Ramadan. Kita tuan-tuan, kita buang sebanyak-banyaknya makanan. Macam mana kita nak dapat syukur di dalam bulan Ramadan?
Sebab itu tuan-tuan, di dalam bulan Ramadan, usahakanlah untuk kita kurangkan makanan. Atau paling tak jangan lebihkan makan berbanding daripada bulan lain. Baru kita akan dapat latih syukur di dalam hati kita. Dengan datangnya bulan Ramadan, kita akan dapat latih syukur di dalam hati kita. Maka di sini timbul persoalan. Habis itu kalau surau buat kenduri, satu lauk je lah. Kan? Nanti orang kata kedekutnya surau Sentosa, satu lauk hidang. Itu pun berbulan-bu. Kan dihidang. Tuan-tuan, dia ada dua sudut. Jangan salah faham. Dia ada dua sudut. Satu sudut yang makan, satu sudut yang menghidang. Siapa yang memberi makan pada orang, dianjurkan dalam hadis, disunnahkan bagi makan sebanyak-banyaknya. Bila kita jadi tukang maksud kita sambut tetamu, kita jadi tuan rumah, maka kita dianjurkan bagi pihak kita bagi makan sebanyak-banyaknya. Bagi orang makan sebanyak-banyaknya. Maksudnya apa? Kita gembirakan hati orang Islam. Tapi tuan-tuan, bila kita jadi tukang makan, ini tukang makan. Tukang makan yang mana cuba kawal dia punya makan. Itu poin dia. Jadi yang salah faham. Maknanya lepas ni janganlah pula surau Sentosa kalau panggil ke apa-apa ke, maka ada buat mandi buka puasa, nanti buat nuzul Quran, mungkin buat nuzul Quran, lambuk je. Kan lambuk orang datang mata. Surau Sentosa ni bila dia kedekut ni. Kan jadi maksud jangan salah faham. Kalau kita sebagai tuan rumah boleh bagi sebab-banyaknya pada orang yang datang. Tapi jangan usahakan supaya jangan berlaku pembaziran lah seperti tadi tu. Tapi kalau kita ni sebagai tukang makan, tukang habis, maka janganlah kita ni terlalu banyak saat kita makan, kita kawal lah makanan kita. Memang 5 jenis lauk dihidangkan, tapi kita ambil satu lauk, satu sayur, makan sikit dan selesai. Okey. Nombor 6, adab yang nombor 6, ketika kita setelah kita dah berpuasa, maka kita perlu ada dua perasaan. Bahkan ini sebenarnya bukan puasa je, perlu ada dua perasaan. Apa dia? Kena ada perasaan takut Allah tak terima saya punya puasa. Dan kita ada perlu perasaan harap Allah Ta'ala terima saya punya puasa. Perasaan inilah yang mana akan menyebabkan insya-Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini sebenarnya bukan pada puasa je. Solat kita pun, Quran kita pun, zikir kita pun, doa kita pun, apa-apa amalan, sedekah kita pun, kita perlu ada dua perasaan ini, khauf dan raja. Sebab itu kalau tuan-tuan buka kitab tasawuf, apa-apa kitab tasawuf, kita cerita pasal masalah hati, tuan-tuan akan dapati bahawa ada bab ni, babul khauf, babul raja. Bab yang mana takut kepada Allah dan bab harap kepada Allah. Di dalam mana-mana ibadat perlu ada takut Allah tak terima, harap supaya Allah Ta'ala terima. Dua-dua kena ada seimbang. Takut Allah tak terima, harap supaya Allah SWT terima kita punya puasa. Ini 6 adab ketika berpuasa. Bukan tak makan tak minum je. Alhamdulillah saya puasa, tak makan tak minum. Tapi mulut kita maki orang, mulut kita bergaduh, telinga kita dengar macam-macam, telinga kita dengar macam-macam, kaki kita pergi tempat maksiat. Kita usahakanlah ketika kita berpuasa ini, kita menjaga 6 adab ini. Tuan-tuan, ini puasa nombor berapa ni tuan-tuan? Tuan-tuan, ni puasa nombor berapa? Ni puasa nombor 2. Puasa orang khawas, nombor 2. Maknanya selain dia jaga makan dan tak makan minum, tak melakukan perkara yang batalkan puasa, jaga 6 adab. Kalau orang khawas nombor 3 pula. Ini tuan-tuan terlalu hebat. Tapi kita ceritakan saja, mungkin kita nak dapat sampai kepada tahap ini begitu susah. Apa dia? Iaitu bersama dengan jaga 6 adab tadi, juga tambah satu lagi. Apa dia? Hati tak pernah langsung berpaling kepada sesuatu selain Allah. Hanya berpaling kepada Allah, hanya tertumpu kepada Allah Ta'ala. Tapi tuan-tuan, ni susah. Ini amat payah tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan susah. Sampai kan ulama' bagi tahu, kalau nombor 3, yang golongan nombor 3 ni, kalau dia terfikir nak buka puasa pun, ini dah kira salah lah. Kan contoh kata, kan bukan lagi pergi bazar, baru terfikir, ini nak buka puasa apa lah? Kan ada tak makanan dalam mitais, itu pun dah kira salah lah. Sebab itu tuan-tuan, kita tak, rasanya kita rata-rata lah. Kalau saya lah, tak tahu lah tuan-tuan mungkin hebat, tapi kalau saya tak sampai tak mampu. Memang saya tak mampu lah. Maknanya kadang-kadang sampai kan nak terfikir buka puasa pun tak ada. Apa-apa yang datang makan, tak ada makanan, mungkin makan minum air kurma. Mampu tuan-tuan? Tak mampu kan? Jadi perkara ini adalah begitu susah. Tapi walau bagaimanapun tuan-tuan, yang nombor 2 tu insya-Allah kita boleh sampai. Yang nombor 2 tu boleh tuan-tuan insya-Allah. Yang nombor 2 tu kita mungkin boleh sampai. Kalau mungkin tak dapat jaga 6 pun, kita mungkin boleh jaga sampai ni. Kita boleh jaga sebahagian daripada perkara tersebut. Kan kita boleh jaga sebahagian. Contoh kata pada ketika buka puasa, mulut kita boleh jaga. Kita boleh jaga sebahagian, tak dapat jaga 6 pun. Sebab di dalam kaedah bahawa ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Satu benda yang tak dapat buat semua, jangan tinggal semua.
satu benda tak dapat buat semua, maka pastikan supaya jangan tinggal semua. Jadi itu beberapa bahagian orang yang berpuasa. Tuan-tuan, jadi kita usahakanlah kalau tak dapat sampai pada nombor 3 tu pun, tapi kita usahalah berada pada pertengahan. Jaga 6 adab yang telah disebutkan tadi, insya-Allah mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala golongkan di kalangan orang-orang di akhirat nanti, itu orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain dari itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebut di dalam hadis bahawa di dalam Al-Quran dan juga hadis, di dalam Al-Quran dan juga hadis bahawa bahawa Al-Quran turun dalam bulan Ramadan. Al-Quran bulan Ramadan. Dalam Quran juga sebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan. Macam mana Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan? Al-Quran ada dua bentuk penurunan. Satu bentuk penurunan ialah daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Ini yang turun dalam bulan Ramadan. Menurut kebanyakan ulama ialah pada 17 Ramadan, tapi ada ikhtilaf, ada kata 21 juga, ada kata juga 27 Ramadan. Ini yang turun bulan Ramadan. Tapi yang kalau turun nombor 2, peringkat nombor 2, ini turun secara berperingkat-peringkat dan di dalam 23 tahun, dan ini turun sedikit demi sedikit pada Nabi SAW. Ini tak turun dalam Ramadan lah, sebab selama dalam 23 tahun. Tapi kalau yang turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, turun dalam bulan Ramadan. Di dalam hadis juga disebutkan bahawa di dalam bulan Ramadan, Jibril AS datang kepada Nabi, baca Quran kepada Nabi. Juga Rasulullah juga baca Quran pada Jibril. Sabit daripada hadis ini amalan sunnah bertadarus. Ada orang kata bahawa tadarus ni tak sabit. Nampak sangat kejahilannya. Sebab kenapa? Di dalam hadis disebutkan bahawa di dalam bulan Ramadan disunatkan untuk bahawa Rasulullah SAW bertadarus dengan Jibril AS. Tetapi walau bagaimanapun, di dalam bulan Ramadan ni kesimpulannya ialah kita usahakanlah untuk kita sebanyak-banyaknya membaca Al-Quran. Sebab ada tadarus ke? Kalau satu orang tu kata kalau tak tadarus tak boleh baca Quran langsung, maka dia boleh buat tadarus. Tapi kalau mungkin dia boleh baca Quran sendiri, maka dia usahakanlah untuk baca Quran sebanyak-banyaknya di dalam bulan Ramadan. Kita usahakanlah target di dalam bulan Ramadan ni berapa banyak kali kita nak khatam. Usahakanlah khatam. Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih punya pendapat bahawa paling kurang, ni orang kata paling low standardnya, bahawa satu orang tu di dalam setahun kena khatam Quran 2 kali. Imam Abu Hanifah rahmatullah ni mazhab Hanafi ni pendapat. Tapi kita boleh pakai, tak ada masalah kan? Ini adalah kebaikan bahawa di dalam setahun paling kurang khatam 2 kali Quran. Macam mana? Iaitu dalam tempoh setahun selain Ramadan. Selain bulan Ramadan, dalam tempoh 11 bulan khatam sekali. Kemudian di dalam bulan Ramadan sekali khatam Quran. Di dalam bulan Ramadan ialah kita usahakanlah untuk sekali khatam Quran. Boleh tak tuan-tuan, insya-Allah? Ini tapi ini tuan-tuan paling kurang. Ini adalah paling kurang. Kalau siapa dapat khatam 2, 3, 4, maka lagilah bagus. Usahakanlah khatam sebanyak mungkin Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Usahakanlah sebanyak mungkin untuk khatam Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Imam kita ni semua mazhab Syafi'i. Kita ni bermazhab Syafi'i. Kan Imam Syafi'i rahmatullah alaih, beliau lahir 150 Hijrah, meninggal 204 Hijrah. Imam Syafi'i ni bukan nama beliau Syafi'i tau. Imam Syafi'i ni nama beliau bukan Syafi'i. Imam Syafi'i nama beliau Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i rahmatullah alaih, nama beliau ialah Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Itu nama Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Jadi beliau ini nama Syafi'i itu sebabkan datuk beliau. Datuk beliau Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib. Syafi' bin Sa'ib ini adalah sahabat. Kerana itu Imam Syafi'i dinisbahkan kepada Imam Syafi'i. Datuk beliau bernama Syafi'. Syafi' dia adalah sahabat. Sa'ib dan ayah pada Syafi' yang bernama Sa'ib juga adalah sahabat. Syafi' masuk Islam pada ketika kecil. Beliau lahir 150 Hijrah, meninggal 204 Hijrah. Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Di dalam bulan Ramadan, Imam Syafi'i rahmatullah alaih khatam Quran 60 kali khatam. Setiap satu hari 2 kali khatam. Perempuan pula, nanti perempuan kata itu laki. Perempuan di dalam kitab-kitab hadis disebutkan bahawa Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha di dalam bulan Ramadan khatam 60 kali Quran. Setiap satu hari 2 kali khatam. Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi, pengasas mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah lahir 80 Hijrah, meninggal 150 Hijrah. Beliau di dalam sepanjang bulan Ramadan khatam 61 kali khatam Quran.
61 kali khatam Quran. Macam mana? Setiap satu hari khatam 2 juzuk, dua kali khatam, siang dan malam. Dan dalam setiap malam tarawih satu juzuk. Tarawih pula beliau bawa 1 juzuk. Jadi sepanjang bulan Ramadan tarawih sekali khatam. Kemudian satu hari 2 kali, maka 61 kali khatam Quran di dalam bulan Ramadan. Kan? Tuan-tuan, ini sudah bukan perkara yang pelik. Saya dulu tuan-tuan, masa dulu duduk kat Pakistan lah, masa belajar Pakistan, sampai Malaysia lemah balik. Tapi di sana tuan-tuan, orang-orang Pakistan, India ni, mereka kuat ibadat. Di sana kadang-kadang, kalau bulan Ramadan 10 kali khatam benda biasa. Kan, 10 kali khatam, itu adalah benda biasa. Kan, banyak kali khatam Quran. Tuan-tuan, kita mungkin dengar, ni mustahil kot. Tapi tuan-tuan, kalau tak dapat macam tu pun, usahakanlah ke arah itu. Paling kurang sekali khatam. Kalau boleh sekali khatam, cuba tambahkan 2 kali khatam. Tapi yang pentingnya di dalam bulan Ramadan, banyakkan sebanyak mungkin untuk baca Al-Quran. Sebanyak mungkin untuk kita baca Al-Quran. Dan juga tuan-tuan, oleh kerana Quran turun bulan Ramadan, oleh itu dia ada kaitan juga dengan tarawih. Usahakanlah tuan-tuan, okey, saya tak nak sebut masalah perbincangan mengenai tarawih berapa rakaat. Kalau kita lihat pada imam mazhab, memanglah tarawih itu 20 rakaat. Kan? Semua imam mazhab juga mengatakan, 4 imam mazhab mengatakan tarawih 20 rakaat. Kalau tuan-tuan mampu, usahakanlah tarawih 20 rakaat. Tapi kalau tuan-tuan tak mampu, mungkin boleh buat 10 rakaat, atau kalau tuan-tuan nak kurang lagi 8 rakaat pun boleh. 10 pun boleh, 8 boleh. Tapi tuan-tuan, persoalan ni ialah usahakanlah supaya dalam tarawih panjangkan bacaan Quran. Ini tuan-tuan, setiap kali tarawih, baca 10 surah akhir je. Alam tarakai sampailah Qul a'udzu birabbin nas. Tuan-tuan tak salah. Tapi tuan-tuan usahakanlah di dalam tarawih baca sikit Quran panjang-panjang. Panjang sikit Quran. Bukanlah sampai patah kaki orang, insya-Allah. Dalam Ramadan ni saya tak pernah jumpa lagi orang yang berdiri kerana sampai patah kaki, tak pernah jumpa lagi. Tapi tuan-tuan, usahakanlah panjang sikit. Contoh kata kita baca satu muka tu, satu rakaat setengah muka ataupun satu muka. Saya jadi imam di surau Al-Amin. Tahun lepas lah. Tahun ni pun insya-Allah jadi mungkin insya-Allah juga jadi imam di sana. Surau Al-Amin 20 rakaat khatam. Seluruh Quran khatam di sana. Ini setudah saya cerita tuan-tuan, bukan nak belagak ke tidak. Tapi saya nak cerita, kalau kita nak buat boleh buat. Saya beritahu dengan surau Al-Amin, saya kata saya nak buat khatam 20 rakaat. Mereka kata, Ustaz, kami memang setuju nak buat 20 rakaat. Tapi boleh tak khatam? Saya kata kita buat khatam. Orang lain tak buat, tak apa, kita buat khatam. Kita buat khatam seluruh Quran dalam bulan Ramadan. Maka saya kata mereka pun setuju. Saya kata kita akan buat 20 rakaat. Cuma saya kata kepada mereka, kalau kita buat 20 rakaat, kalau tuan-tuan nak buat selawat setiap 2 rakaat, maka menyebabkan jadi panjang. Mungkin jadi setengah jemaah susah. Sebab kadang selawat tu kadang-kadang mungkin seminit. Saya tak memperintahkan selawat langsung, tidak. Tapi maksud nak bagi tahu bahawa di dalam bulan Ramadan, pada waktu malam, ialah amalan asal ialah solat tarawih. Kadang banyak orang salah faham ialah di dalam bulan Ramadan malam, amalan asal ialah tarawih. Bukan amalan dia ialah amalan lain. Tidak. Amalan selawat, amalan majlis ilmu di dalam tarawih waktu malam itu semua sampingan dia. Amalan asal yang perlu ditekankan sendiri ialah tarawih. Kerana di dalam hadis disebutkan siapa yang bangun pada malam bulan Ramadan, bangun malam itu maksudnya solat. Ulama hadis kata ialah solat. Kerana itu amalan yang perlu dititik beratkan pada malam bulan Ramadan, malam lepas Isyak, itu ialah tarawih sendiri. Bukan amalan lain. Tapi amalan lain dibuat apa? Sampingan. Apa maksudnya? Tarawih itu diutamakan untuk dilamakan berbanding yang lain. Itu maksudnya. Bukan mengenepikan amalan lain. Amalan lain itu juga dibuat tapi diutamakan yang lama itu ialah tarawih. Kadang-kadang kita amalan lain lagi lama. Tarawih ni 10 minit je. 8 rakaat tarawih itu begitu pendek. Kadang-kadang dalam 15 minit dia. Yang lamanya benda lain. Jadi walaupun amalan lain juga adalah baik, tapi yang perlu dilamakan adalah tarawih itu sendiri. Di lepas tu saya pun buat. Saya beritahu mereka pada surah Al-Amin, IJK mereka, saya kata kita kurangkan selawat. Kita kekal dengan selawat tapi kurangkan selawat. Selawat buat setiap 4 rakaat. 4 rakaat kita buat selawat. Alhamdulillah, setahu saya malam ni pun saya nampak beberapa orang surah Al-Amin datang tanya pada mereka, setiap malam kami habis 10 minit, 10 bukan. Setiap malam habis 10 lebih sikit habis. Saya kata kita punya habis sama dengan orang habis mayang 8 rakaat. Yang 8 rakaat pun habis 9.45, kami habis tambah 15 minit je. Tapi yang 15 minit tu kadang bukan buat apa pun. Lepas tu duduk, isap rokok kat luar. Kan? Yang 15 minit awal, lepas tu sampai muri-muri itu makan isap rokok kan. Kita terus solat tapi tambah 15 minit dia. 20 rakaat, alhamdulillah malam 27 khatam. Malam 27 dapat dia khatamkan. Alhamdulillah.
Jadi tujuan saya cerita ni tuan-tuan ialah nak bagi tahu kalau nak buat boleh buat. Kalau nak buat tuan-tuan boleh buat, boleh ubah. Kita hidupkan amalan khatam seluruh Quran di dalam solat tarawih. Tak mampu, panjangkan bacaan Quran dalam tarawih. Panjangkan bacaan Quran dalam tarawih. Kita ubah. Tuan-tuan sekarang ini hafiz dah bersepah-sepah. Seluruh Malaysia banyak hafiz dah. Kita cubalah cari contoh kata di surau kita. Mungkin imam dah berumur. Dia kata saya tak mampu nak bawa Quran. Saya nak hafal lagi dah tak boleh. Baru hafal belakang, belakang lupa. Baru hafal belakang, depan lupa. Kita cari imam hafiz. Sekarang ni masa hafiz berlambat-lambat. Kita cari imam hafiz. Kita cari mereka. Kita carilah sikit duit untuk bagi mereka. Maksudnya sebagai mereka punya hadiah kerana mereka jadi imam kita. Ini kadang-kadang untuk pergi konsert kita boleh bayar. Pergi main bola kita sanggup bayar untuk masuk stadium. Padahal kadang dapat duit duduk atas dia. Tapi tuan-tuan bila nak bagi imam hafiz, bukan main kedekut lagi AJK nak bagi imam hafiz. Duit nak dapat mana? Duit nak dapat mana? Kan padahal Astro tiap-tiap bulan boleh bayar. Astro tiap-tiap bulan boleh bayar Astro. Tiap-tiap bulan. Itu sport rim ni tukar. Tapi bila imam hafiz nak panggil bukan main kedekut kan. Kedekut ni. Masuk bola sanggup bayar. Duduk atas jauh tak nampak pun tak sebagai teropong. Kan orang duduk rumah tengok live lagi bagus. Kayak ni tak sebagai teropong. Tapi tuan-tuan sanggup kita korban. Tuan-tuan apalah salah dalam bulan Ramadan korban sedikit untuk ibadat. Panjangkan sikit solat kita. Apa salahnya? Kita boleh ubah. Jangan kita ikut lama dulu tuan-tuan hafiz tak ada. Sekarang ni tuan-tuan ada hafiz banyak panggil mereka jadi imam. Jadi imam untuk kita. Kita sembahyang belakang mereka. Apa salahnya? Tak ada masalah. Yang penting banyakkan solat, banyakkan baca Quran supaya kita dengar Quran. Baca alam tarakah inna ata'ina pun tak ada masalah. Tapi macam mana dengan fadilat surah-surah lain juga kita juga nak juga dapatkan fadilat tersebut. Sini buat berapa rakaat? 8 tak masalah saya tak nak 10 pun tak apa, 8 tak apa, tapi pandanglah sikit kan. Tak mampu tahun ni, tahun depan. Tahun depan usahakan. Mungkin boleh dimusyaratkan dalam ni. Mana pun. Mungkin banyak surau yang datang juga fikirkan perkara ini. Hidupkan kalau mampu 20 rakaat, khatam. Kalau tak mampu pun panjangkan sedikit bacaan di dalam Al-Quran, di dalam tarawih tersebut supaya kita yang duduk belakang ni dengar baca Quran. Tuan-tuan kalau balik awal pun tak buat apa. Tak buat apa. Balik awal duduk TV je. Korang nak kena balik awal ni. Rupa dia balik tak ada apa, bola. Kan? Balik kan. Ni lepas tu kita nak fikir supaya macam mana ditambahkan ibadat di dalam bulan Ramadan. Okey, itu pasal Quran. Banyakkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Di dalam hadis juga disebutkan Rasulullah SAW ada bersabda bahawa di dalam bulan Ramadan banyakkan 4 amal. Wastaghfiru fihi min arba'i khisalin. Wastaghfiru fihi min arba'i khisalin. Khaslataini turduna bihima rabbakum wa khaslataini la ghinaa bikum anhuma fa ammal khaslatani allatani turduna bihima rabbakum fa shahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna wa ammal khaslatani allatani la ghinaa bikum anhuma fa tas'aluna Allah al-jannah wa ta'awwaduna bihi minan nar. Iaitu Rasulullah SAW bersabda, banyakkanlah 4 amalan dalam bulan Ramadan. Apa dia? 2 amalan yang kamu buat untuk redakan Tuhan kamu. Apa dia? Iaitu banyakkanlah baca la ilaha illallah dalam bulan Ramadan. Banyakkan zikir la ilaha illallah di dalam bulan Ramadan. Mungkin boleh baca berjemaah ataupun mungkin boleh baca seorang-seorang. Mungkin lagi mudah, kalau lagi mudah duduk-duduk boleh baca la ilaha illallah. Banyakkan la ilaha illallah dan juga banyakkan minta ampun kepada Allah, istighfar di dalam bulan Ramadan. Kenapa tuan-tuan dalam bulan Ramadan ni kan ada bagi tahu bahawa kelebihan istighfar, maknanya apa, diampunkan dosa. Jadi kerana itu di dalam bulan Ramadan banyakkan istighfar kepada Allah. Doa juga kita banyakkan, doa juga sebab banyaknya kita doa kepada Allah Taala, tapi kita banyakkan istighfar kepada Allah Taala. Itu 2 amalan. 2 amalan lagi yang Rasulullah bagi tahu tak dapat tidak kamu kena lakukan. 2 amalan lagi yang Rasulullah bagi tahu tak dapat tidak kamu kena lakukan. Apa dia? Iaitu pertama ialah minta syurga. Minta syurga. Yang kedua ialah minta lindung di api neraka. Ini biasa kita membacalah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Siapa baca doa tu insya-Allah dia akan amalkan dua perkara tersebut. Tapi selain itu juga banyak akan baca la ilaha illallah dan juga istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita boleh banyakkan amalan ini. Di dalam bulan Ramadan banyak waktu makbul doa. Dan antara waktu makbul doa yang kita biasa tak ambil berat tuan-tuan ialah ketika buka puasa. Di dalam bulan Ramadan banyak sekali waktu makbul doa. Dan antara waktu makbul doa ketika bulan puasa ialah ketika nak buka puasa. Tapi waktu tu biasanya kita tengah sibuk kat bazar. Dia akan pusing kat bazar pukul 7 lebih baru balik. Supaya apa? Dia kata dandan sampai nanti boleh terus makan. Ini satu cara mudah.
Pusing pukul 6 sampai pukul 7, 7:05 minit. Katalah 7 suku ni. Sampai di rumah, sidang mana boleh terus makan. Kan senang kata. Tapi senang tuan-tuan, kita telah rugi. Waktu ketika nak buka puasa ialah waktu yang mana doa makbul. Patutnya waktu tu kita segera selesaikan makanan. Mungkin orang perempuan masak awal-awal, ataupun mungkin diselesaikan cepat hidang. Waktu tu kita sekeluarga duduk, minta doa kepada Allah Ta'ala. Ini sunnah. Doa kepada Allah Ta'ala sebelum dia dibuka puasa. Doa. Kita ni tuan-tuan macam-macam masalah. Ada masalah keluarga, ada masalah rumah, ada masalah keluarga, ada masalah pejabat, ada masalah diri, kita doa kepada Allah Ta'ala. Waktu tu doa. Mungkin suami doa, mungkin anak doa, atau kalau kita di masjid atau di surau, sebelum dia buka, kita boleh ambil untuk kita berdoa. Tapi walau bagaimanapun, pada waktu-waktu yang lain, banyak sekali waktu doa makbul, banyak sekali waktu doa makbul di dalam bulan Ramadan. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ialah lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama. Kadang orang kata Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan. Bukan. Dalam Quran beritahu Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama, lebih baik. Lebih baik. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan bersamaan 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan. Lebih baik dari itu lagi. Siapa yang beribadat pada malam Lailatul Qadar, mana pahala dia lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada beribadat 83 tahun 4 bulan. Macam, dan di dalam hadis bagi tahu bahawa Rasulullah SAW bagi tahu, ta'arrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Rasulullah SAW bagi tahu bahawa carilah Lailatul Qadar pada malam-malam yang ganjil daripada 10 akhir bulan Ramadan. Oleh kerana itu tuan-tuan, di dalam bulan Ramadan ini, kita usahakanlah untuk cari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berlaku bila tuan-tuan? Hanya Allah yang tahu. Tapi walau bagaimanapun, daripada himpunan banyak hadis, iaitu dia berlaku pada malam ganjil. Tetapi banyak ulama yang mensyarahkan hadis, mereka mengatakan, siapa yang nak dapatkan Lailatul Qadar, hendaklah beribadat pada setiap malam. Maksudnya jangan pilih-pilih malam. Jangan pilih malam. Maksudnya contoh kata, malam 20. Maka dia kata, oh ini malam genap ni, tak mungkin berlaku Lailatul Qadar. Maka dia pun ibadat 21. Besok 22. 22 ni haram ibadat, dia kata sebab genap. Maka besok pula cari 23 pula, 24 dah. Kadang-kadang tuan-tuan, ulama mengatakan bahawa walaupun kemungkinan besar Lailatul Qadar berlaku pada malam ganjil, tapi ada kemungkinan juga berlaku pada malam genap. Oleh kerana itu, siapa yang nak dapatkan Lailatul Qadar, secara pasti hendaklah dia usahakan ibadat setiap malam, jangan selang-selang malam. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh jadi juga tuan-tuan, perkiraan malam antara kita dengan Allah tak sama. Tak sama. Contoh kata, kita kata malam ini 21, tapi mungkin boleh jadi di sisi Allah malam tu 22, malam tu adalah 22. Maka di sisi secara umumnya, iaitu Lailatul Qadar pada malam ganjil, maka kita pun malam tu kita sibuk beribadat. Rupanya besok tu malam 23 di sisi Allah, maka besok tu Lailatul Qadar. Contoh, maka pada malam besok kita tidur, sedangkan pada malam tu Lailatul Qadar. Kerana itu jalan mudah nak dapat Lailatul Qadar, 10 malam akhir, usahakanlah ibadat pada malam tersebut. Apa ibadat yang kita nak buat? Kita baca Quran, al-solat, baca Quran, zikir, doa kepada Allah Ta'ala. Banyak apa-apa amalan kita boleh buat. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Nabi, tuan, kalau saya dapat Lailatul Qadar, apa saya nak doa kepada Allah? Sayyidatuna Aisyah tanya kepada Nabi, tuan, kalau saya jumpa Lailatul Qadar lah, mungkin kerana saya dapat alamat Lailatul Qadar, mungkin saya nampak bahawa malam tu tenang, ataupun apa-apa alamat Lailatul Qadar saya dapat, maka apakah yang saya doa yang saya nak baca? Maka Nabi SAW kata, bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau suka mengampunkan orang, Engkau suka mengampunkan hamba Kau, oleh itu maafkanlah aku wahai Allah. Maksud nak bagi tahu, minta ampun tu adalah doa yang besar ketika di dalam bulan Ramadan, dan juga terutamanya pada malam Lailatul Qadar. Usahakanlah di dalam bulan Ramadan ini tuan-tuan, kita beribadat pada setiap malam, terutamanya 10 malam akhir. 10 malam akhir, jangan pilih-pilih malam, ibadatlah pada 10 malam akhir tersebut. Dan afdalnya bila? Kalau tuan-tuan mampu mungkin ibadat sembahyang malam, tapi itu hebat sangat. Usahakanlah tuan-tuan kita bangun separuh akhir, 1/3 akhir malam pun dah cukup insya-Allah. Kan kalau tak mampulah 1/3 akhir malam, mungkin bangun pukul 5 kita nak sahur, ataupun kita bangun pukul 4.
4 sampai 4:30 kita mungkin ibadat, baca Quran, zikir dan sebagainya. Pukul 5 tu kita mulakan sahur. Kan 4:30 kita bangun sebagai contohnya, kita ibadat setengah jam, lepas tu kita makan sahur. Mungkin lepas dah selesai sahur pukul 5:30, lepas tu mungkin ada masa lagi kita boleh baca zikir ke Quran ke, kita boleh teruskan lagi ibadat kita. Maknanya kadang kita bangun pukul 4 ibadat sampai pukul 5. 5 kita pun makan sahur. Kan, tapi maknanya kalau siapa yang ibadat teruskan ibadat di dalam bulan Ramadan, 10 malam akhir semua malam dia beribadat, maka insya-Allah dia akan dapat Lailatul Qadar secara pasti, insya-Allah diharapkan. Tapi kalau pilih-pilih malam, ini masalah. Belum tentu lagi dia akan dapat Lailatul Qadar, walaupun ada harapan dia dapat Lailatul Qadar. Yang terakhir sekali tuan-tuan, ialah untuk dah dapat Lailatul Qadar ni ada satu amalan yang mana membantu dapat Lailatul Qadar. Apa dia? Iaitu beriktikaf. Iktikaf. Di dalam bulan Ramadan ni ada satu amalan yang khusus, iaitu iktikaf. Iktikaf mesti dalam masjid. Kalau surau tak dapatlah. Iktikaf mesti di dalam masjid. Iaitu di dalam bulan Ramadan, iaitu kita iktikaf dalam masjid. Jadi kalau tuan-tuan pergi waktu malam, kalau tuan-tuan mampu beribadat di masjid, maka kita pergi dan niat iktikaf dalam masjid. Yang penting niat iktikaf tu. Iktikaf akan berlaku dengan niat dan mesti dalam masjid. Maka bila kita iktikaf di dalam masjid, maka amat baik dan amat kita akan dapat harapan untuk berjumpa Lailatul Qadar. Di dalam hadis disebutkan, siapa yang beriktikaf satu malam, dalam hadis disebutkan, siapa yang beriktikaf satu malam kerana Allah, dia akan dijauhkan daripada api neraka 3 parit. Satu parit jauh di langit bumi. Siapa yang iktikaf satu malam kerana Allah, dia akan dijauhkan daripada api neraka 3 parit. Maknanya seluas alam ini 3 kali. Satu parit adalah seluas alam ini, langit bumi. Siapa yang iktikaf satu malam, dia akan dijauhkan daripada 3 parit. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam bulan Ramadan juga usahakanlah untuk iktikaf. Kalau mampu tuan-tuan waktu malam, contoh kata lepas tarawih ke 10 malam akhir tu kita pergilah mana masjid yang mungkin buka. Kadang setengah masjid tak buka. Tapi sebab tu kadang kalau ahli jawatan kuasa masjid, mereka faham fadilat ini, sepatutnya kalau ada ahli jawatan kuasa masjid yang datang malam ini, saya cadangkan tuan-tuan boleh fikirkan supaya 10 malam akhir dibuka, supaya orang boleh datang untuk iktikaf di masjid tuan-tuan. Kalau surau tak berlaku iktikaf, tapi boleh buka kan. Kalau kita di mana masjid yang buka hampir sini? Masjid negeri pun semua yang buka, masya-Allah. Dan ada buat lagi qiyamul lail, masya-Allah. Masjid Ampangan pun buka. Paroi pun buka kan. Nah, kalau masjid Paroi kalau buka, ada tak orang AJK masjid Paroi? Saya cadangkan kalau AJK masjid Paroi kalau buka, maka jangan buka Quran kuat-kuat bila time orang iktikaf tu. Kenapa? Pada waktu tersebut orang nak baca Quran. Pada waktu tersebut orang nak solat, nak baca Quran. Maka kalau sekiranya masjid Paroi dibuka ke mana masjid saja. Kalau dibuka masjid dia untuk iktikaf, maka jangan waktu tu dipasang Quran sekuat-kuat mungkin. Kan, pukul 5 dia pasang Quran. Maka orang datang tak boleh nak baca Quran. Orang datang orang tak boleh nak solat. Baru nak solat tak boleh nak baca. Nak doa pun baru nak doa, ya Allah, kan ya Allah, apa dah doa? Ya Allah dengan baca Quran. Dia akan susah. Dengan itu bila kita buka, maka jangan kita pasang Quran kuat-kuat. Kan, kalau kita buat qiyamul lail tu cerita lain lah. Tapi kalau sekiranya baca Quran, pasang Quran, maka jangan pasang Quran kuat-kuat untuk membantu orang, memudahkan orang beribadat di dalam masjid kita. Jadi sebab itulah di dalam bulan Ramadan usahakanlah iaitu pada 10 malam akhir terutamanya untuk kita iktikaf. Dan iktikaf kena niat iktikaf. Kadang orang datang ke masjid tapi untuk qiyamul lail tapi tak ada iktikaf, maka dapat pahala qiyamul lail. Masya-Allah besar pahala dia, tetapi tak dapat pahala iktikaf. Sedangkan iktikaf adalah satu sunnah yang lain. Satu qiyamul lail, satu lagi sunnah iktikaf. Jadi kalau kita datang ke masjid, kita tidur mungkin di masjid untuk iktikaf sebagainya, lepas tu mungkin kita bangun malam, jangan lupa niat iktikaf. Iktikaf akan berlaku dengan niat. Mungkin tuan-tuan pergi ke masjid lepas tarawih ke, atau mungkin tuan-tuan lepas ke 12, tuan-tuan pergi ke masjid, tuan-tuan tidur situ. Niat iktikaf dari itu. Tidur, niat iktikaf daripada kecil itu, mungkin tuan-tuan bangun ke 4 malam nanti. Maka tuan-tuan ibadat. Lepas dah ibadat, mungkin lepas tu nak sahur balik. Maka itu juga antara perkara yang boleh dilakukan. Dan AJK masjid perlu fikir perkara ini. AJK masjid perlu fikir perkara ini. Mudah kau orang beribadat. Jangan kunci masjid, susah kau orang beribadat. Ini AJK masjid perlu fikir perkara ini. Jangan kita kunci masjid, halang orang daripada beribadat. Alasan takut orang curi. Dah kunci masjid, tak ada orang datang, memanglah orang curi. Sebab itu masjid perlu dibuka supaya orang datang, terutama pada bulan Ramadan. Galak kau orang datang, maka bila orang datang, maka orang akan datang untuk ibadat.
bila kunci masjid pada waktu malam, terutama Ramadan, orang tak datang, maka lagi senanglah pencuri datang. Masya Allah, sediakan jalan untuk saya, kosong, sunyi, Alhamdulillah, kan, light clear. Sebab tu jadi kerana itu pada waktu malam bulan Ramadan, buka masjid, ramai orang datang beribadat pada bulan ni. AJK masjid perlu difikir perkara ni. Jangan fikir nak jaga mic, jangan fikir nak jaga barang dalam masjid dia. Fikir juga macam mana orang datang beribadat di masjid, di tempat kita. Okey. Itu berkenaan iktikaf. Jangan juga kita lupa untuk lakukan iktikaf di dalam Ramadan. Akhir sekali tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sepanjang bulan Ramadan kita akan sampai nanti pada Idul Fitri. Kita akan sampai nanti pada Idul Fitri. Idul Fitri di dalam hadis ada disebutkan, siapa yang beribadat pada 2 malam raya, siapa yang beribadat pada 2 malam raya, hatinya tidak akan mati pada hari hati-hati lain mati. Allah akan jaga hati dia. Di dalam hadis juga disebutkan, siapa yang beribadat pada 5 malam, Allah Subhanahu Wa Taala akan haramkan dia daripada api neraka. Allah akan wajibkan dia masuk syurga. Siapa yang beribadat pada 5 malam, Allah Subhanahu Wa Taala akan wajibkan dia untuk masuk dalam syurga. Bila? Pertama, malam 8 Zulhijjah. Yang kedua ialah malam 9 Zulhijjah. Yang ketiga, malam 10 Zulhijjah, malam raya. Yang keempat, pada malam nisfu Sya'ban. Yang keempat ialah pada malam nisfu Sya'ban. Dan yang kelima ialah pada malam Idul Fitri. Sebab itu tuan-tuan, di dalam bulan Ramadan kita usahakan untuk kita ibadat, terutama pada malam raya, Idul Fitri dan juga Idul Adha. Tadi disebutkan dalam hadis tu. Di dalam kitab daripada Imam Al-Syafi'i rahmatullah alaih, dan di dalam kitab Kashful Ghummah daripada rujukan Al-Imam Al-Syafi'i rahmatullah alaih, bahawa pada 5 malam doa dikabulkan. Pada 5 malam doa dikabulkan. 5 malam doa dikabulkan. Pertama ialah pada setiap malam Jumaat. Yang kedua ialah pada malam Hari Raya Idul Fitri. Yang ketiga pada malam Idul Adha. Yang keempat ialah pada malam 15 Sya'ban. Yang kelima ialah pada malam permulaan bulan Rejab. Pertama, 5 malam doa dikabulkan pada malam Jumaat. Yang kedua pada malam raya Idul Fitri. Yang ketiga malam raya Idul Adha. Dan yang keempat ialah malam 15 Sya'ban. Dan yang kelima ialah pada malam permulaan bulan Rejab. Tapi tuan-tuan, sayangnya pada malam raya kita ni biasa kita akan tidur. Yang perempuan mungkin pada malam tu sibuk buat kuih raya, tengah pasang lansir. Yang lelaki tak ada lain lah, memang belengkar tidur lah. Kan, yang lelaki biasanya memang tak bantu buat kuih raya ni, tapi dia akan tidur belengkar, kan, sampai subuh. Sedangkan pada malam raya juga, dah sebulan berpuasa, pada malam raya juga disunnahkan untuk kita beribadat. Nabi bagi tahu malam tu siapa ibadat bahawa wajib syurga. Ialah pada malam lain juga kena jaga. Dan juga Nabi bagi tahu malam tu doa makabul. Patutnya malam tu pun jangan lupa bangun. Ya, tak salah, pasang lansir je nanti, malam tu juga buat kuih raya, malam tu juga masak ketupat, tak ada masalah, masak rendang apa semua, tapi jangan lupa ibadat pada malam tersebut. Ini kadang-kadang buat kuih raya sampai pukul 3. Yang lelaki mana tidur awal lah, tu memang lelaki memang dia dah tidur awal lah, dia akan tidur sampai subuh wajib, kan. Lepas tu, atau kadang dia bangun time sembahyang raya je, sembahyang raya dia time tu bangun. Tapi tuan-tuan, kerana itu pada malam raya juga usahakanlah untuk kita beribadat. Malam tu malam doa dikabulkan. Kita ni tuan-tuan banyak masalah, bergelumang dengan dosa kita ini, bergelumang dengan dosa. Bulan Ramadan kadang kita ni buat dosa tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, malam raya jangan kita lupa untuk kita beribadat. Kita juga lepas 15 Sya'ban. Hadis tu dia beritahu juga pada 15 Sya'ban, kan. Ada juga dia beritahu juga pada malam permulaan bulan Rejab. Tapi yang akan kita datang nanti iaitu pada malam hari raya. Boleh tuan-tuan, insya-Allah pada malam raya juga kita beribadat. Kalau kita takbir ke apa, tapi jangan lupa balik ke rumah pukul 4, pukul 5 kita bangun, malam tu ibadat. Jangan malam tu kita tidur. Biasanya pada malam tu syaitan tipu kita. Apa dia kita buat? Malam tu perempuan pasang langsir, buat kuih raya, dia akan ni pasang masak ketupat apa semua, masak ramai-ramai. Lepas tu pukul 5 tidur, lepas tu subuh nanti pukul 7. Itu pun subuh terpaksa bangun sebab apa? Nanti nak setrika baju suami sembahyang raya punya, kan. Maka kerana itu laki pula memang tidur terus. Kan, sebab itu tuan-tuan, malam tersebut jangan kita lupa beribadat pada malam raya. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim.